Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Malam ni kita ingin berceritakan kepada anda tentang sesuatu perkara yang saya rasa mustahak untuk mereka yang cuba mencari sedikit haluan pada 2023 supaya dia menjadikan satu tahun yang orang kata cukup mencabar. Saya diberi tahu sebagai entrepreneur pun ataupun ahli niaga pun lagi dahsyat. Semua barang-barang asas akan ataupun telah pun dinaikkan. Orang banyak menunggu tahun baru untuk menukar kos dan sara harian kita pun sudah meningkat. Inflasi pun meningkat, dah rasa pun pada tahun ni. Jadi saya nak bagi sedikit petua supaya apa yang berlaku pun kita harus laluinya supaya kita tidak sengsara nanti. So bagi mereka yang sudi dengar, alhamdulillah. Kalau tak sudi dengar pun kena dengar. Mana tahu nanti ikut-ikut ada diperlukan sedikit backup daripada amalan yang saya nak cerita pada malam ini. Boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1, kalau siapa yang boleh ikut ni dan telah buat, tak ada masalah. Saya kira ramai warrior dah buat. Iaitu nombor 1 ialah bangun awal. Jadi bagi mereka 2023 yang selalu bangun lambat, saya kira pada 2023 you kena ambil masa sekurang-kurangnya 1 jam ekstra sehari. Berarti anda akan dapat 365 jam pada 2023. Itu banyak benda yang boleh dilakukan dan tidak ada masa lain yang harus anda curi, iaitu waktu pagi, iaitu bangun pagi. Selain daripada kita boleh buat tahajud, kita boleh zikir dan sebagainya, anda ada masa lagi lebih awal membuat persediaan untuk harian. Bagi mereka yang bekerja, boleh buat planning, boleh buat organisation yang bagus, otak kita bersedia. Nanti kita pergi cuma kita implement saja, kita jalankan saja pada hari itu dan kita review bila kita balik nanti. So POIR, you plan, you organize, you implement, you review. Saya ulang, POIR, plan, organize, implement dan review. Cuma boleh dilakukan kalau you ada ekstra 1 jam sehari. 2023. Tak kira you private sector ataupun you dengan government sector ataupun you sebagai suri rumah tangga, sebagai full time housewife pun cukup cun kalau you dapat 1 jam ekstra. Tak minta banyak, 1 jam. Boleh? Ikut? Right. Nombor 1. Nombor 2 ialah kalau boleh perkataan ataupun dia punya petua ialah kurangkan bercakap. Boleh tak boleh? Ni, reduce your talk. Bak kata orang putih, talk less. Senyap sekejap. Okey? Kenapa? Sebab malaikat lalu kot. Okey. Sebab selalu saya kata orang yang bercakap banyak kalau tak diperlukan membazir saja. 2023 kita tidak ada masa untuk kita buat benda-benda yang tidak bermanfaat, termasuk bercakap banyak. Okay, so less talk better. Okay, sebenarnya daripada dulu lagi sepatutnya, tapi manusia tu kadang-kadang mudah terlupa. Jadi saya memperingati diri saya dahulu, baru saya ingatkan anda. Number 2, talk less. Ready? Number 3. Number 3 ni disebabkan telah dibuat sedikit ramalan pada 2023 hingga 2025 ekonomi akan tersangkut-sangkut. Belum tahu bila yang boleh pulih seperti sedia kala. Maka kita minta bagi mereka yang apa pun you lakukan, sama ada you berada atau tidak ada, maksudnya berduit atau tidak berduit, please dengar boleh? Don't show off. Boleh tak? Don't show off. Alright, so please yang ni agak mustahak. Jangan nak angkuh, nak menunjuk-tunjuk. Tak ada sebab pun. Sebab apa? Tahun depan lebih ramai mereka yang akan merasa tekanan, pressure. Maka kita tak nak orang-orang yang berlebihan menunjuk-tunjuk, sebab nanti agak macam mana maksud saya akan merasa tidak adil bagi mereka yang
kurang bernasib baik atau Tuhan tengah menduga mereka nanti lebih dahsyat pada tahun-tahun lepas, maka kalau boleh kita lebih banyak menolong daripada kita nak show off. Okey, terutama sekali zaman-zaman social media ni, saya menasihatkan semua kita, termasuk DND punya follower dan saya sendiri, kalau ada pun kita cuba simpan, kita jangan tunjuk-tunjuk. Boleh? Maklum sajalah, manusia ni tak semuanya boleh terima dengan tenteram ataupun dengan tenang. Nanti jadi satu masalah kesedihan atau kemurungan atau menjadikan resah gelisah bagi mereka yang kurang berada. Faham? Okey, ini mustahak ya. Ini amalan atau petua yang paling top saya bagi pada you. Nombor 4, bagi kita yang akan menghadapi 2023, sama ada you dah lalui sekarang dengan perit atau tidak, ataupun masih ada balance, bank balance dan sebagainya, cukup duit tak cukup duit tu, apapun, saya ulang, cukup atau tak cukup duit, next year kena kerja keras. Bahasa lain ialah work hard. There's no such thing as free lunch. Maksudnya you tak akan dapat orang nak turun daripada langit letak duit selungguk kat depan mata you, tak ada. Ataupun Tuhan nak bagi rezeki just macam tu, tak ada. You mesti berusaha. Okey, tak kira lah kecil besar, mesti usaha, dan kalau perlu buat ekstra, kena buat ekstra. There's no shortcut. Itu maksud saya. Jangan nak fokus kepada cuma nak bayar hutang saja. Fokus kepada macam mana nak cari wang. Itu contoh. Setengah orang dia pening kepala, cuma fokus kepada benda yang negatif, dia lupa nak cari jalan atau solusi. So bila dah dapat solusi, walaupun dia tak banyak mana, buatkan dulu supaya dia ada ekstra. Itu dipanggil working hard. Tak heran kalau you dengar orang dah ada sekarang bukan satu kerja, bahkan 2 kerja pun. Weekend pun kalau husband yang masih lagi kudratnya ada, kuat, jangan malu, keluar. Saya selalu kata kalau terpaksa buat Grab ke, buat ni lah apa, dalam move ke, you buat. Okay? Kalau terpaksa jadi dropshipper, buat jadi dropshipper yang pilih syarikat-syarikat yang berwibawa. Pastikan you betul-betul buat dengan bersemangat. Nombor 5, kita ada 3 je lagi, jaga baik-baik. Okay? Nombor 5 ialah jangan cuba nak impress orang lain. Impress ni apa ya? Nak bagi orang lain suka kat you ke, nak bagi orang lain menerima you ke, faham tak? Kadang-kadang fashion ke, terpaksa orang lain beli beg baru, you nak kena beli beg baru. Abang, kak sekalian, tolong, tak payah. Okey, kalau mampu pun, okey, silakan. Tetapi you tak payah nak peduli kat orang lain punya nak kata, oh, you begitu, you begini, you best lah semua. Tak perlu nak tunggu tu semua. Sebab kita kena jaga periuk nasi atau tepi kain sendiri. Faham? This is serious. Sebab ramai orang kadang-kadang cuba nak masuk in the group. Faham tak? Nak cuba diterima oleh masyarakat ataupun geng. Sorry. It's up to you now to listen to me or not. Because bila kita besok perlukan wang ataupun jatuh sakit ke apa, mereka takkan bayar RM1 pun. Saya selalu kata macam tu. So sebab tu jangan nak main-main cerita-cerita politik ke, cerita-cerita orang lain ke. Kita jaga diri sendiri dan make sure family you semua selamat. Faham tu? So, nombor 5. Nombor 6 ialah ini selalunya saya nasihatkan kepada diri saya dan mereka yang tengah bertungkus lumus nak mencapai sesuatu. Dah start kot mungkin tahun ni, tapi mesti kita sambung pada 2023. Sebab ramai orang dah tahu 2023 adalah tahun cabaran. Siapa yang boleh melalui tahun 2023, menelusuri, bahasa-bahasa baku tu, when you can melaluinya, siapa yang can pass through 2023, you will be successful. You akan berjaya pada tahun-tahun yang seterusnya. Boleh faham? Dia macam satu hurdle, ya, satu hadangan. Kalau you boleh kuat semangat, dan dengan erti kata, perkataan yang saya ingin you tulis ialah never ataupun don't give up.
pada 2023 ni bukanlah tahun untuk berputus asa ataupun orang kata apa, throw the towel, tak mau buat lagi dah, give up lah, nak buat macam mana, nasib dah macam tu. You kalau kata macam tu, you dah tak berkawan dengan orang Iban lah. Sebab orang Iban ni dia rajin kata, agi hidup, agi gelaban, lagi hidup, lagi lawan. Betul? Kuatkan semangat. InsyaAllah saya mendoakan anda semua berjaya. Sebab bagi mereka yang berjaya, mereka tidak ada dictionary atau kamus yang bertulis aku putus asa ataupun aku give up. Tak ada. Tak ada. You tanya siapa-siapa pun yang berjaya dalam dunia ni, termasuklah yang orang ternama pun, mereka asal-usul pun jatuh juga. So you kalau diduga, kalau ditekan, go through. Boleh-boleh. Kalau terpaksa menangis sekejap. No problem. Tetapi bangun balik. Sebab orang berjaya bukan berapa kali dia berjaya yang dihitung. Yang dihitung ialah berapa kali dia jatuh dan boleh bangun kembali. Itu dinamakan orang berjaya. Tak kira dalam apa pun. Dan kita tutup cerita sebab nombor 7 sudah sampai. Last sekali ialah bagi mereka yang kalau lupa yang ni, saya rasa you akan ketinggalan. Tak kira you dah dewasa ataupun masih lagi mencari haluan hidup. Perkataannya ialah apa? Learn. Apa dia learn ni? Belajar. Kena belajar hari-hari. Kalau malas nak belajar benda baru, memang you akan ketinggalan. Sebab apa? Dunia bertukar. Kalau ingat 2 tahun lepas, ramai orang berniaga banyak pakai social media, betul tak? Pakai internet, pakai banyak apa orang panggil transporter, mover, macam ni lah, macam Grab lah, Lala Move dan sebagainya kan. Tahun ni you nampak bila dah tutup PKP, mau tutup lah, dah buka, orang dah boleh berjalan-jalan, dah banyak pakai manual pun balik. Berarti kedai-kedai pun dah dibuka dan sebagainya. Jadi you kena tahu setiap tahun, setiap 3-4 bulan apa yang berlaku di dunia. Itu dari sudut perniagaan kena belajar, dari sudut kehidupan pun kena belajar. Contoh pelajaran dari sudut medical terutama sekali. Apa yang boleh kita buat supaya kita tidak belanja banyak duit. Okay? Contoh kita belanja minum air yang betul. Duit tak payah pakai banyak-banyak. Makan sayur-sayuran yang betul. Buah-buahan yang murah tapi banyak dia punya khasiat. Apa lagi yang perlu kita jaga dari segi tidur, dari segi kasih sayang yang berpanjangan, dari segi penjagaan kewangan. Itu semua kena belajar kan. Nanti zaman inflasi ni, you tahulah inflasi rate dia kadarnya dah dekat, katanya dapat 3-4% dah. Maksudnya harga barang dah begitu. Kalau harga RM1 dulu boleh dapat katakan satu ekor ikan lah katakan. Sekarang setengah ekor ikan pun belum tentu. Itu dimaksudkan you kena tahu macam mana nak menggunakan kaedah-kaedah tertentu dari sudut ekonomi, dari sudut apa lagi kesihatan, dari sudut kasih sayang, internet, macam-macam lagi kita kena belajar. Tetapi seronok sebab zaman sekarang banyak tempat dan banyak sumber-sumber di mana you boleh cari ilmu. Faham? Apa saja ilmu. Nak baik ke dari penyakit, nak belajar tentang apa saya kata tadi, tentang ekonomi, tentang politik, tentang apa, nak belajar anytime. Yang penting kita fokus kepada apa yang diperlukan dahulu. Saya tersebut perkataan politik tadi, tak perlulah kita fokus sangat tentang cerita-cerita macam tu. Bagi saya kadang-kadang buang masa je, betul tak? Yang penting ialah family, diri sendiri, kesihatan, masyarakat sekeliling, semua tu ada relevan. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya dah bagi 7 dan setiap hari kalau masalah itu ataupun orang yang tak beragama, yang tak sembahyang 5 kali sehari itu, mereka disuruh minimum 15 minit untuk buat meditasi. Maksudnya kalau kita tu dalam erti kata kita dah ada sembahyang, kita ada khusyuk, kita lebih daripada 5 kali sehari pun kan. Termasuk malam, tahajud, kita dah bangun pagi sekarang, kita lebih daripada 15 minit. Dan kenapa?
diharapkan masa-masa ni selain daripada kita berdoa dan sebagainya, kita sentiasa menghantar mesej doa-doa ataupun kata-kata yang positif saja. Tidak ada masa untuk 2023 you mengumpat, you bercakap banyak benda yang tak masuk akal dan tidak bermanfaat, out. Jangan banyak ataupun cuba nak menipu langsung. Sebab apa? Tahun depan 2023 dia punya income dan expenses, bukan dari segi duit ya, dari segi hutang dengan Tuhan, dia suruh bayar balik tahun depan, takut-takut tak mampu nanti. So jangan cuba-cuba menipu. Sebab apa? Orang akan tengok kita dengan orang kata apa, kadang-kadang dalam keadaan terdesak tu banyak tuduh-menuduh, itu juga buang masa. Dan sesekali 2 bulan atau 3 bulan sekali tu, bagi kawan yang paling rapat, buat kritik kepada you, maksudnya review, suruh dia buat secara ikhlas, bagi pendapat macam mana you nampak, bertukar atau tidak, improve atau tidak, walaupun sedikit. Orang yang dekat mesti kenal perangai you dan sebagainya. Okay? Dan kalau ada manusia-manusia yang toksik di keliling you, lupakan, tinggalkan dan tak payah bergaduh. Okay? Just tinggalkan saja. Sebab kita ada banyak kerja nak buat pada 2023. InsyaAllah saya doakan sentiasa anda berada supaya dalam keadaan sihat walafiat, supaya dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan kita sentiasa apa pun berlaku, jangan lupa senyum. Sebab kita nak kena cuba let go and feel good all the time. Okay, selamat tahun baru dan semoga anda berjaya lebih dan banyak bersabar pada 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas support. Kalau sudi share, tekan share sekarang. Kita sama-sama share. Dan saya memohon maaf kalau apa berlaku pada tahun ni. Mungkin tersinggung ke apa-apa. Kita zero-zerokan. Boleh? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.